Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala wa ba'd. Syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Kepadanya lah kita akan dikembalikan. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan membawa iman, membawa takwa. Itulah bekalan yang sebaik-baik bekalan untuk keselamatan kita dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Kita tak tahu nasib kita bagaimana. Melihat kepada amalan kita yang teruk, yang kurang, yang lemah, yang tak khusyuk, yang macam-macam kekurangannya, kita amatlah memerlukan syafaat dari Rasulullah, dari seluruh mereka yang layak memberi syafaat, juga dari amalan-amalan kita. Antara yang memberi syafaat itulah sifat takut yang ada pada hati kita. Itulah kita kena banyak-banyak berdoa supaya Allah anugerahkan kepada kita ni rasa takut, setakut-takutnya pada Allah, rindu serindu-rindunya pada Nabi. Tuan dan perempuan Kristian, sebelum subuh hari ini saya ambil peluang lah nak cakap sikit kepada diri saya dan kepada semua, sebab ada beberapa permintaan dengan kawan supaya teruskan tazkirah ataupun peringatan-peringatan yang berbentuk mendidik jiwa, hati. Bukanlah saya ni boleh mendidik, tapi kita cuba ulang-ulangkan kata-kata orang, mereka yang dekat dengan Tuhan. Mudah-mudahan membantu untuk kita baiki diri, untuk kita buat perubahan diri dari negatif kepada positif, dari buruk kepada baik, dari baik kepada lebih baik lagi. Kita cuba ulas peperangan yang berlaku antara Rusia dengan Ukraine dari sudut yang berbeza. Ramai dah orang ulas kan, ulas macam-macam lah. Ada yang mengatakan Ukraine ni banyak sangat mengikut telunjuk belah barat ini, blok Amerika dan sebagainya, sampai nak masuk NATO. Yang jika Ukraine masuk NATO, maka Amerika dan negara-negara yang terlibat dengan NATO yang bermusuh dengan Rusia sebenarnya boleh meletakkan peluru pandu mereka atau pangkalan tentera mereka di situ, yang mana dari ibu negara Ukraine tu terlalu dekat dengan Moskow, tinggal 500 km saja. Jadi itu ancaman kepada keselamatan Soviet atau Rusia, bukan Soviet. Dulu mereka ni satu negara yang sangat besar lah, USSR, tapi dah runtuh lah. Jadi dengan sebab itulah Rusia bertindak segera supaya tak berlaku ancaman keselamatan pada negaranya. Ada yang berpendapat macam itu. Ada yang mengatakan Rusia berpakat dengan China untuk menghalang penguasaan Amerika dalam perniagaan minyak. Dicetuskan peperangan itu adalah untuk menguasai petrol, yang petrol lepas ni tak akan dijual dengan US dollar. Ada yang mengatakan nak menyekat bantuan ataupun pipe gas dari Rusia ke Eropah. Jadi macam-macam pendapat. Yang jelasnya pencerobohan ataupun pergerakan tentera Rusia tu dah memang masuk dalam Ukraine, dan masih berlaku lagi peperangan. Rusia pula mempunyai tentera-tentera yang dari negara-negara yang menyokong mereka, termasuklah tentera Shishan ataupun bahasa Inggerisnya apa dah, Chechnya, yang beragama Islam. Jadi kita lihat dari sudut tu macam-macam lah pandangan, sudut pandangan politik, sudut pandangan
sejarah peperangan dunia kedua dan sebagainya yang macam-macam orang ceritakan. Cuma saya hari ni, pagi ni, sebelum subuh ni, kita tak nak cerita yang tu lah. Kita nak cerita tentang apakah punca peperangan ataupun pergaduhan ataupun persisihan ataupun antara kedua pihak yang timbul sengketa ni, apa dia, apa sebabnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fizikal kita ni ikut je. Apa yang kita buat ni bukan dari fizikal ni. Fizikal ni sifat dia mengikut je. Kita tahu kita ni dikuasai oleh dalaman kita. Bila manusia ni ada empat unsur kan? Akal dia, nafsu dia, roh dia, fizikal. Yang tiga ni bersifat dalaman. Satu yang bersifat luar, yang kita nampak satu kan? Yang kita nampak ni yang satu ni, ia bersifat luar, tapi sebenarnya ada tiga lagi kat dalam tu. Ada ulama mengatakan tiga ni sama, satu benda yang sama, iaitu hati. Ketika dia bertindak untuk berfikir-fikir, untuk menganalisa, untuk keluarkan buah-buah fikiran, itu dipanggil akal. Ketika dia berkehendak nak tu nak ni macam itu dipanggil nafsu. Ketika dia berperasaan, itu dipanggil hati. Macam itulah. Hati tu sifat dia berperasaan. Dia yang paling kuat sekali lah, yang dia berperasaan. Sedih, gembira, benci, marah, cinta, seronok, itu hati. Nafsu tu berkehendak, hendak aja semua benda dia nak, kan? Baik nak, jahat pun nak, jahat lagi banyak, kan? Tu nafsu berkehendak. Baik buruk, dengan sebab nafsu lah kita membangun. Kita nak tu, nak ni, nak lebih baik lagi, selesa. Nafsu lah yang buat kita membangun. Kemudian akal ni, dia kebolehan dia, kelebihan dia, Allah jadikan dia boleh berfikir. Dia boleh mengumpul maklumat, menganalisa maklumat, mengeluarkan balik maklumat tu, menyimpan, dia boleh berfikir. Itu akal. Semua tu kat dalam diri kita. Jadi sebenarnya punca pergaduhan dua pihak, kan? Dua orang dalam Islam yang kita faham adalah berpunca dari dalamannya. Sebenarnya berpunca dari sifat mazmumah. Sifat mazmumah tu bahasa Melayu, bahasa terjemahannya sifat yang keji. Mazmum, yang dibenci oleh Allah SWT. Itu puncanya. Kita ambil contoh, seorang tu pemarah. Dia mudah sangat tak puas hati dengan orang. Mudah sangat dia tak sabar, jadi dia pemarah. Pemarah tu kat dalam hati sebenarnya. Asalnya dalam hati. Ataupun asalnya daripada nafsu dia tu lah, yang dikatakan mazmumah tu. Berpunca dari asal pemarah tu daripada ego. Rasa diri tu mulia, rasa diri lebih baik dari orang lain, rasa dia tu ada kuasa, rasa dia tu macam-macam. Dia tak boleh dipelekehkan ke, tak boleh rasa terhina ke, tak boleh orang berkasar dengan dia ke, dia tak boleh terima tu, maka dia jadi pemarah. Datang daripada sombong tu jadi pemarah. Dia keluarkan nanti. Keluarkan tu pun nampak sebenarnya dari dalam. Bertemu dengan seorang, katakan pemarah bertemu seorang yang pendendam, ataupun pemarah tu kita ambil orang yang sombong. Sombong bertemu dengan pendendam. Pendendam ni kalau orang buat salah dengan dia, dia ingat, disimpan. Satu masa nanti aku nak balas. Itu pendendam. Benda tu kat dalam hati, dalam. Bila tak boleh dikawal, dia keluar. Sebenarnya yang bergaduh antara dua manusia ni, sombong si A bertemu dengan dendam si B, maka digunakan fizikal kita ni. Fizikal kita ni yang bertindak. Kalau mulut tu mulalah mengata, kamu ni diktator baru. Contoh, Biden kata Putin tu diktator, menjarah negara orang, ikut suka hati dia nak buat. Putin pula jawab, mereka lagi dahsyat. Tentera dia berada di seluruh dunia. Berapa banyak pekalan tentera mereka.
Rusia tak terlibat tu. Rusia bertindak ni atas dasar keselamatan. Ada benda yang berlaku. Mereka lebih tahu. Jadi keluarlah kat mulut. Sebelum peluru pandu yang lain keluar, peluru pandu dari mulut keluar dahulu. Ataupun ditambah lagi dengan macam-macam media sosial. Contohnya kan. Jadi mazmumah si A bertemu dengan mazmumah si B. Lebih dari itu lagi, seng-seng lengan. Kalau dekat kan, tumbuk kan. Mula-mula lidah, lepas tu tangan. Kalau dia ada pengikut, dia ada kuasa, dia ada senjata, dia ada macam-macam, digunakan segala kekuatan tu, jadilah peperangan. Hakikat peperangan tu adalah dendam bertemu dengan sombong, marah bertemu dengan ego. Apa ni, akhi Firong? Ya, kita tengok sudut sini, akhi, dari sudut ni yang beza, supaya kita dapat jadikan tu iktibar bagi kita kan. Peperangan ni macam-macam, bila-bila masa boleh berlaku. Peperangan besar lagi kita takut kan, cemas kita. Kerana kita tahu kan, banyak benda yang kita nak bangunkan untuk agama ni. Agama ni ada janji dari Allah, di akhir zaman ni ada pertolongan besar dan Tuhan nak menang agama ni. Tapi apa yang berlaku sekarang tu mencemaskan kita. Jadi sebenarnya hakikatnya sombong si A bertemu dengan ego si B, bertemu dengan pemarah si B atau pendendam si B. Yang bergaduh tu bukan fizikal dia, yang bergaduh bukan tentera dia, yang bergaduh bukan senjata dia, yang bergaduh tu bukan nuklear, yang bergaduh tu bukan pelancar peluru pandu, yang bergaduh tu mazmumah, Kita ni diperkudakan, dipermainkan, ditunggang oleh mazmumah, ditunggang oleh pemarah, ditunggang oleh sifat ego, ditunggang oleh untuk bergaduh. Walhal manusia ni Tuhan jadikan ke dunia ni bukan untuk bergaduh. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah kata, wahai manusia. Ini kepada seluruh manusia, ini bukan untuk orang yang beriman. Allah cakap, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Inna khalaqna min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berkaum-kaum berpuak-puak. Lita'arafu, untuk saling berkenal-kenalan, bekerjasama. Dah berkenal-kenalan tu, berkasih sayang, berhubung untuk boleh bekerjasama, untuk saling bantu-bantu. Masing-masing ada keperluan. Kamu ada minyak, saya ada kapas. Kamu ada gas, saya ada minyak sawit, macam-macam. Untuk bekerjasama, untuk saling berkasih sayang. Itu tujuan Tuhan ciptakan manusia kan. Untuk jadi hamba-Nya, hamba Tuhan tu saling berkasih sayang. Kerana Tuhan tu Tuhan Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita kena tiru semua sifat-sifat Tuhan yang baik-baik. Semua sifat Tuhan baik-baik, kecuali ego, kecuali sombong, kecuali takabur. Itu khas milik Tuhan je, selendang Tuhan. Jangan siapa yang merampas selendang Tuhan, merampas pakaian Tuhan, tunggulah akibatnya. Tuhan ancam kita. Jadi hakikat yang berperang, hakikat yang bergaduh, hakikat yang bertikam lidah, hakikat yang senjata-senjata yang digunakan sampai mati orang, habis runtuh bangunan, hancur semua itu adalah pergaduhan, peperangan dari sifat mazmumah dan manusia ini diperkudakan. Manusia ini ditunggang oleh nafsu masing-masing, ditambah dengan bisikan-bisikan syaitan, maka huru-haralah dunia. Walhal Tuhan tak ciptakan manusia untuk itu. Marilah kita sama-sama kita perjuangkan kedamaian. Bermula dengan kita buang mazmumah kita. Kita takhalikan, kosongkan hati kita dari sifat mazmumah. Kita isi dengan mahmudah dan kita gilap supaya kita dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan kita jadi seorang hamba yang berbaik dengan manusia, bersama dengan manusia. Itulah yang paling penting sekali dalam kehidupan kita ni. Jadi saya rasa setakat tu yang saya sampaikan dari sudut kita menghayati peperangan ini atau peristiwa peperangan ini untuk kita didik nafsu kita bahawasanya semua ni tak betul, tak tepat ni kan. Masing-masing ada kepentingannya. Apa hujah sekalipun, kita lebih perlukan kedamaian untuk membina kehidupan ini, kehidupan yang aman makmur dan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja dari saya. Kita pun ada dekat subuh.
Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.